Salam hormat dan salam perpaduan bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 19 Januari. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud mengurniakan pingat dan darjah kebesaran negeri Sarawak kepada 156 individu pada istiadat yang berlangsung di Istana Negeri Petrajaya Kuching semalam. Mendahului senarai, penerima adalah Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi. Beliau merupakan antara tiga penerima Johan Bintang Sarawak. Diikuti jago powerlifting negara Boni Buni Agustin yang menerima Johan Bintang Kenyalang. Manakala pingat perkhidmatan cemerlang dikurniakan kepada 6 individu, Pegawai Bintang Sarawak kepada 12 orang penerima, Pegawai Bintang Kenyalang kepada 15 penerima. Manakala pingat perkhidmatan bakti dikurniakan kepada 30 penerima. Ahli Bintang Sarawak dikurniakan kepada 31 individu, Ahli Bintang Kenyalang dikurniakan kepada 24 orang dan pingat perkhidmatan terpuji kepada 29 penerima. Turut hadir istiadat berkenaan ialah isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. OCIM Sendirian Berhad, sebuah syarikat terkemuka dari Korea Selatan dalam perniagaan tenaga hijau dan pengeluar polisilikon pertama untuk rantaian nilai solar di Asia Tenggara, bercadang mengembangkan pengeluaran polisilikon untuk sektor semikonduktor di Sarawak. Menurut Timbalan Pengerusi OCI Company Limited Korea, Lee Woo Hyun, ini akan menjadi hub pengeluaran pertama semikonduktor polisilikon secara komersial di rantau ini. Lee Ho Yun dalam kenyataan media menjelaskan perluasan sektor tersebut akan berpotensi menarik pelbagai syarikat perniagaan berkaitan seperti bahan kimia halus, kemudahan dan penyelenggaraan. Ini katanya sekaligus menjadikan Sarawak sebagai hub penghasilan semikonduktor dan bahan binaan industri. Terdahulu beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Jelasnya untuk mencapai pengeluaran komersial pada tahun 2026, syarikat itu sedang melaksanakan strategi pelaburan yang dijangka wujud lebih 1,000 peluang pekerjaan di Sarawak. Katanya pihaknya juga telah menubuhkan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D di Miri untuk menarik bakat di Sarawak selain sumber manusia untuk menyokong pertumbuhan mampan Sarawak. Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak sekolah sentiasa berusaha memastikan anak-anak mendapat akses pendidikan yang sewajarnya. Justru itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menerusi unit sekolah jenis khas, sektor pengurusan sekolah turun padang melihat situasi yang dihadapi sekolah-sekolah pribumi yang terdapat di bawah pentadbiran PPD Baram. Di daerah Baram ini untuk kita sama-sama merasai cabaran-cabaran, isu-isu yang dihadapi dan kita akan memikirkan bersama dengan rakan-rakan kita di PPD Baram khususnya dan juga sekolah-sekolah yang ada di daerah Baram ini untuk kita bagaimana kita mencari jalan bagaimana untuk kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Pengarah JPNS Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata demikian semasa berucap pada sesi dialog bersama komuniti Sekolah Kebangsaan SK Long Bedian di Dewan Masyarakat Long Bedian baru-baru ini. Ujarnya antara isu yang perlu diatasi bersama ketika ini ialah berkaitan kehadiran murid ke sekolah demi menjamin mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya. Ia bukan sahaja melibatkan aspek akademik semata-mata, malah aspek kurikulum serta pembangunan sahsiah ke arah menyediakan murid yang mempunyai soft skill untuk berdepan cabaran di peringkat global. Mahiran manusiawi atau soft skill, character building yang baik, itulah anak-anak ataupun generasi yang akan berupaya untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran pada masa hadapan. Bukan sahaja di tempat tinggal kita, contohnya di Baram ini, di Long Bedian, tetapi kita ingin anak-anak kita yang ada hari ini, tuan-tuan, sama ada di Baram, atau di mana sahaja tuan-tuan di negeri Sarawak ini akan menjadi global players yang boleh berkhidmat, boleh berinteraksi dengan sesiapa sahaja.
Dalam sesi dialog itu, Datuk Dr. Azhar telah mendengar pandangan dan cadangan daripada pihak Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat kawasan tersebut berkaitan pengoperasian SK Long Bedian yang perlu ditambah ke tingkatan 4 dan 5. Menurutnya, perkara tersebut akan dibawa ke pertimbangan pihak KPM. Kita akan bersama-sama dengan pelbagai pihak lah untuk menyediakan cadangan bagi perubahan yang kita ingin lakukan ini. Ya, dan sudah tentu akhirnya perkara ini akan dibawa dan dibentangkan kepada Menteri Pendidikan sendiri, ya, untuk beliau putuskan di peringkat kementerian lah. SK Long Bedian merupakan sebuah sekolah model khas komprehensif K9 yang menempatkan pelajar pribumi dari prasekolah tahun 1 hingga tingkatan 3 yang kini mempunyai 401 orang murid, 37 orang guru dan 16 anggota kumpulan pelaksana. Pemberian sumbangan tunai rahmah STR daripada Kerajaan Perpaduan disambut baik oleh masyarakat di daerah Limbang. Tinjauan kru RTM Limbang di sekitar bandar tersebut, rata-rata masyarakat yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan yang sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan mereka. Terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan yang telah memberi bantuan seperti STR kepada rakyat. Diharap bantuan seperti ini diperbanyakkan lagi serta dapat diteruskan di masa yang akan datang. Terima kasihlah ke Kerajaan Perpaduan masa ini memberi bantuan STR pada kami. Kita merasa bersyukur jugalah kepada Allah dengan sumbangan yang sedemikian dapat meringankan sedikit beban kami di Limbang ini walaupun dengan keadaan daripada masa ke semasa ini. Jadi sekali lagi merakamkan ribuan terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia kerana sudi menyumbangkan bantuan tunai rahmah kepada penduduk Malaysia. Masa ini kan kami amat terkesanlah peniaga di sini kan. Harap bantuan itu diteruskan sampai macam orang pandemik ini macam terhapuslah. Macam kami kan di sini pun pembeli pun tidak berapa lah. Jadi kami mengharaplah bantuan itu sampai bila-bila lah. Dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan, kami rasa bersyukurlah sebab dapat menampung sedikit perbelanjaan lah untuk menyara kehidupan seharian. Bantuan keuangan STR diberi secara berperingkat untuk golongan B40 mengikut 3 kategori iaitu penerima isi rumah dengan kadar RM300, warga emas tiada pasangan menerima RM100, manakala golongan bujang juga menerima RM100. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak meneruskan usaha literasi penguatkuasaan strategik melalui OP bersepadu bersempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina bermula semalam hingga 28 Januari ini. Timbalan Pengarah JPJ Negeri Sarawak Eric Jusiang berkata, operasi berkenaan merupakan aktiviti advokasi dan penguatkuasaan termasuk pemeriksaan bas di 11 buah depoh dan 4 terminal bas utama di negeri Sarawak bagi memastikan bas-bas ekspres sentiasa berada dalam keadaan roadworthiness. Operasi Tahun Baru Cina ni bertemakan pandu cermat sampai selamat. Okey, berteraskan 4 teras iaitu pertamanya berkenaan dengan pendidikan, advokasi, lepas tu penguatkuasaan, pencegahan dan pemantauan dan penilaian lah. Okey, itu teras yang kita utamakan, fokuskan semasa operasi Tahun Baru Cina ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan pemeriksaan keselamatan di Terminal Bas Ekspres di Bintulu. Eric dalam pada itu memaklumkan Sarawak merekodkan peningkatan dalam kes kematian akibat nahas jalan raya pada tahun lepas, iaitu dengan 382 kes berbanding 341 pada 2021. Polis Sarawak akan melakukan rondaan operasi jalan raya di 56 lokasi kerap berlaku kemalangan di bawah Ops Selamat ke-19 bersempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina ini. Dalam satu kenyataan, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, tumpuan diberikan kepada jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan bandaran.
Datuk Muhammad Azman menjelaskan ini terutama di kawasan yang kerap berlaku kemalangan dan kesesakan lalu lintas selain kawasan perumahan dan penempatan orang ramai. Beliau menambah Ops Selamat ke-19 bersempena sambutan Tahun Baharu Cina dilaksanakan selama 10 hari bermula semalam. Ia melibatkan seramai 750 pegawai dan anggota dari pelbagai cawangan dan jabatan di seluruh negeri. Antara lain, Ops Selamat ke-19 bertujuan untuk menurunkan kadar kemalangan jalan raya di Sarawak sepanjang tempoh perayaan tersebut serta mencegah jenayah pecah rumah iaitu rumah-rumah yang ditinggalkan semasa penghuni pulang bercuti melalui rondaan berkala. Sebanyak 9 kes kematian direkodkan di daerah Limbang sepanjang tahun lepas. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Nior berkata kes kematian tersebut adalah daripada 151 kes kemalangan yang dilaporkan. Daripada 151 kemalangan tersebut, 6 adalah kes kemalangan maut melibatkan 9 kematian. Ya, 9 kematian dan yang lain adalah kemalangan parah ada 4 dan kemalangan ringan ada 9. Rosak sahaja 132 kes yang dilaporkan. Superintendent Parum turut memaklumkan sebanyak 4 kes cedera parah, 9 kecederaan ringan manakala 132 kes hanya mengalami kerosakan kenderaan. Beliau menyatakan demikian kepada media pada Ops Selamat 19 sebenar Tahun Baru Cina TBC peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Jalan Kubu di Limbang. Katanya Ops Selamat yang berlangsung selama 10 hari tertumpu di 3 kawasan kerap berlaku kemalangan iaitu di Jalan Kubu, Jalan Buang Siol dan Jalan Medamit. Beliau dalam pada itu mengingatkan masyarakat yang ingin pulang ke kampung atau meninggalkan rumah mengisi maklumat yang disediakan oleh pihak polis bagi memudahkan pemantauan dibuat sepanjang ketiadaan mereka di rumah. Sebanyak 300 risalah keselamatan dan sumbangan TBC diagihkan kepada pengguna sebenar program berkenaan. Selamat Tahun Baru Cina. Berhati-hati di jalan raya. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Khamis 19 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam perpaduan.